nanti di akhir zaman akan datang fitnah masuk di celah-celah rumah-rumah orang Islam seperti mana hujan turun. Itu teknologi akhir zaman Nabi sebut. Maksudnya apa? Akan ada teknologi akhir zaman, tak perlu orang pergi market, tak perlu orang pergi kedai kopi, tapi fitnah dah sampai. Kan dia pakai sistem satelit sana, atas sana, macam hujan turun, dia turun daripada atas sana. Sistem semua atas sana. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil qasimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa adadi kamalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulil karim alaikum qarabin salatu wassalamu alaikum ya sayyidi rasulullah. Qadri qallat sidati adikni la ilaha illallah wa la syarika lah. Qadir. Allahumma salli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama menghadiri majlis ilmu yang dianjurkan oleh Al-Kahfi Production. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka penganjur dan semoga Allah beri sebesar-besar ganjaran, sebesar-besar anugerah kerana mengadakan majlis ilmu yang sangat Allah SWT Muhammad disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi umur, kesempatan, masa kepada kita untuk terus menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih panjangkan umur kita lagi sehingga kita berada di akhir tahun 1442. Dan Allah SWT semoga majlis ilmu yang kita adakan ini menjadi asbab Allah SWT Muhammad penutup dan akhir tahun kita ini akhir yang baik, kerana setiap perkara itu dilihat pada akhirnya. Allah SWT setiap perkara dilihat pada akhirnya. Kalau khawatim ataupun akhirnya itu baik, maka baiklah perkara itu. Kalaulah tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk kita, tahun yang berkat pada kita, tandanya di akhir tahun ini semakin baik amal kita. Dan tandanya kita tutup tahun ini dengan mengingati Allah, dengan berzikir pada Allah, dengan majlis, dengan doa, dengan taubat, dengan istighfar, dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau baik pengakhiran tahun kita pada tahun ini 1442, maka baiklah penutup kita, dan baik penutup itu menunjukkan baiknya amal kita, baiknya urusan kita sepanjang tahun. Dan semoga Allah jadikan permulaan kita pada tahun 1443 nanti adalah sebaik-baik permulaan, dan Allah jadikan tahun yang akan datang ini adalah tahun yang paling barakah, paling baik untuk kita umat Islam. Dan pada malam ini tajuk yang kita bincangkan adalah berkenaan dengan adab di media sosial. Tajuk ini mungkin orang kata alah adab je pun, macam orang tak tahu adab media sosial. Allah SWT. Sebenarnya di antara perkara besar di akhir zaman ni adalah media sosial. Ini di antara perkara yang sangat besar dalam hidup kita di akhir zaman. Membicarakan adab, hukum hakam berkenaan dengan apa yang kita buat di media sosial itu sangatlah penting, bahkan sangat besar. Seperti mana kita besarnya kita bicarakan salat, sepertinya besarnya kita bicarakan zakat,
Seperti besarnya kita membicarakan tauhid kepada Allah, begitu juga besarnya kita membicarakan tentang adab-adab dan hukum hakam Allah SWT berkenaan dengan media sosial. Karena kehidupan manusia pada akhir zaman ini hampir semuanya dihabiskan dengan media sosial. Mungkin ada orang bicarakan tentang adab-adab di masjid, tapi ramai orang masjid pun dah tak boleh pergi lah ni. Allah SWT. Ada orang bicara tentang adab-adab majlis ilmu, tapi majlis ilmu dah tak boleh pergi lah ni. Tetapi handphone, ada majlis ilmu ke, masjid buka ke, masjid tutup, tetap media sosial ataupun internet, gadget, handphone, tetap orang akan bersama dengan dia. Tetap orang akan pegang dia. Tetap orang akan habiskan masa daripada pagi sampai malam dengan dia. Akan bicarakan tentang media sosial, internet, gadget, handphone kita ini adalah perkara yang sangat besar, bahkan paling utama pada waktu ini. Ya utama membicarakan tauhid, ya utama membicarakan solat, ya utama membicarakan tentang meninggalkan maksiat, banyakkan zikir dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat, Allah SWT, media sosial itu adalah penting untuk kita bicarakan supaya kita tahu bagaimana untuk menyelamatkan diri kita terjatuh pada fitnah dan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berpandukan satu kata-kata Mufti Hadramaut Al-Habib Ali Al-Mashhur, Allah SWT, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Al-Mashhur. Al-Habib Ali Al-Mashhur, dia mengatakan handphone ini dia adalah benda yang ringan di dunia ni. Handphone adalah benda yang ringan di dunia ini, tetapi dia akan menjadi berat nanti di akhirat. Kita kena ingat tu, handphone ringan di dunia, boleh bawa pergi ke mana saja yang kita nak. Bahkan ada orang sampai masuk tandas bawa handphone. Bahkan kita pernah berhenti RNR, Allah Muhammad, ada orang tu sambil dia melepas lah, sambil dia melabur di bank, tak tahu bank apa tau, bukan bank negara, bukan BSN, bukan bank Islam lah, bank apa Allah alam. Sambil dia melabur, melepas dan sebagainya, sambil dia tengok filem movie, tengok tembak-tembak, tum, oh go, oh tengok kamar perang rupanya, Masya Allah. Maksudnya dia mengisi masa dia untuk apakah yang bermanfaat. Masya Allah. Itu tidak bagus ke tu, tidak bagus. Sedangkan waktu kita dalam tandas, kita tak digalakkan untuk duduk lama kerana itu tempat syaitan. Dan dalam tandas kita tak perlu sibuk dengan benda macam tu. Sepatutnya kita tafakkur, kita mengingati di hati kita bahawa Allah itu sangat sayang pada kita, sehingga dia beri kesihatan dan mudah untuk kita qada hajat. Cukup macam tu, renungkan macam tu cukup. Okey, ya? Di samping kita mengamalkan sunnah-sunnah dalam tandas. Tetapi untuk tengok filem, tengok movie dalam tandas itu tidak bagus. Kerana apa? Dia akan menyebabkan nanti orang tu akan berlama-lama dalam tandas. Kita tak bicarakan yang ni. Cuma nak bicarakan handphone ini ringan di dunia, boleh dibawa ke mana-mana saja, tapi nanti akan jadi sangat berat nanti di akhirat. Kerana setiap amal anak Adam itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Sedangkan kita daripada pagi bangun tidur sampai tidur malam kita dengan handphone. Maksudnya banyak kita berkait diri kita ni, kita menjerumuskan diri kita dalam alam maya ataupun media sosial. Kalaulah nanti di akhirat, orang dulu itu mereka akan dihisap tentang perbuatan-perbuatan mereka di waktu pagi, contoh makan pagi, pergi kerja, apa semua. Umat akhir zaman ni di mahsyar nanti dia akan dihisap lama, bukan sebab dia pergi kerja tiap-tiap hari, bukan sebab dia buat apa tiap-tiap hari, pergi ziarah orang lah, pergi cari duit ke, pergi main ke, bukan. Umat akhir zaman dia akan dihisap punya lama nanti di mahsyar. Kerana apa? Kerana handphone saja. Berat nanti di akhirat. Umat-umat lain tak ada macam tu. Umat akhir zaman dihisap dengan handphone. Kerana banyak mereka menggunakan handphone dan mereka melibatkan diri mereka dengan media sosial. Allah SWT. Okey, jadi pentingnya adab dalam kita menjaga diri kita daripada terjerumus ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adab pertama dalam kita menggunakan handphone adalah adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bicarakan beberapa. Yang pertama, adab dengan Allah dalam menggunakan handphone, adab dengan para ulama dalam menggunakan handphone, adab dengan ibu bapa dalam menggunakan handphone, adab dengan orang yang memusuhi kita dalam menggunakan handphone, adab dengan orang yang kita suka, dengan orang yang kita sokong, adab dia macam mana, adab dengan orang yang difitnah, macam mana kita nak komen,
adab yang dengan orang yang kita tak tahu mana pihak yang betul, macam mana kita nak beradab waktu itu supaya kita tidak jatuh dalam penyesalan nanti di akhirat dan berat hisab tanggungan nanti di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Orang dulu mungkin menyesal sebab harta dia banyak, sedangkan harta tu dia panggil apa, benda yang besar, benda yang dia panggil nampak mewah. Orang dulu mungkin menyesal sebab harta dia, menyesal sebab pangkat dia yang tinggi. Umat akhir zaman menyesal sebab handphone saja. Tak ada apa handphone ni, harga kadang mungkin tak sampai 1000 tapi menyesal sebab harga 1000. Orang dulu mungkin menyesal sebab harga bilion dia punya harta dia apa. Kita menyesal sebab hanya harta RM500 menyesal, RM1000 menyesal nanti di akhirat, kerana kita tidak tahu ada adab dan kita tidak menjaga zahir dan batin kita ketika mana menggunakan handphone. Jadi itu handphone. Jadi adab pertama adalah adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan adab dengan Allah adalah adab yang paling penting dalam menggunakan handphone. Kita kata apa kaitan Allah dengan handphone? Kenapa ada adab dengan Allah pula ketika menggunakan handphone? Yang pertama sekali kena faham, handphone adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Handphone ni nikmat Allah. Handphone ni teknologi yang telah Allah jadikan, yang Allah kehendak berlaku dan ada di akhir zaman. Teknologi. Dan teknologi itu telah disebut oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis yang banyak. Allah SWT. Di antara Nabi SAW sebut dalam satu hadis tentang akhir zaman. Sabda Nabi SAW yang maksudnya nanti di antara alamat-alamat kiamat, dekat dengan kiamat nanti akhir zaman, iaitu irfa'atil aswat fil masajid. Akan terangkat, maksud tingginya suara-suara nanti di masjid-masjid akan ada tinggi, orang akan suara tinggi. Di masjid-masjid suara akan ditinggikan, besar suara. Maksudnya apa? Katalah Habib Bakal Al-Adani, Nabi telah sebut tentang akan adanya teknologi di akhir zaman, iaitu mic, speaker. Sama Rasulullah SAW tak ditinggikan suara di masjid. Imam baca sekadar dengan makmum saja dalam masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan Bilal kalau nak azan bukan duduk dalam masjid, dia panjat atas sana nak atas azan. Dalam masjid tak tinggi suara. Allahumma salli. Tetapi di akhir zaman azannya speaker dalam masjid, imamnya speaker dalam masjid, semuanya dalam masjid, sehingga masjid itu bunyi kuat suara. Bukanlah menunjukkan haram, tetapi menunjukkan ni akhir zaman punya teknologi. Pakai saja kerana itu kemudahan. Allahumma salli ala Muhammad. Macam kita baca hadis pagi hari itu, hadis 40 berkenaan dengan kitab yang kita baca itu 40 alamat kiamat. Ada hadis riwayat apa Bukhari ke apa tentang fitnah akhir zaman. Nabi kata, sungguh aku melihat Nabi satu hari, Nabi duduk di atas tempat tinggi. Nabi duduk atas satu bangunan yang paling tinggi di kota Madinah. Nabi duduk atas tu. Nabi tengok, tiba-tiba Allah perlihatkan nanti di akhir zaman akan datang fitnah masuk di celah-celah rumah-rumah orang Islam seperti mana hujan turun. Fitnah akan masuk dalam rumah kita macam hujan turun. Tak berhenti-berhenti masuk fitnah. Itu teknologi akhir zaman Nabi sebut. Maksudnya apa? Akan ada teknologi akhir zaman. Tak perlu orang pergi market, tak perlu orang pergi kedai kopi, tapi fitnah dah sampai. Tak perlu bercari, sampai. Macam hujan sampai ke rumah kita. Zaman dulu kalau orang nak terlibat dalam fitnah, nak terlibat dalam isu, kena pergi market, kena pergi kedai kopi, kena pergi lepak-lepak, baru tahu, oh ini isu baru, oh ini isu baru, oh ini isu baru. Ini tak perlu jumpa siapa-siapa. Tapi masuk macam mana? Hujan turun atas rumah kita masuk. Kan dia pakai sistem satelit sana, atas sana, macam hujan turun, dia turun daripada atas sana, sistem semua atas sana, masuk dalam rumah kita. Itu akhir zaman, teknologi di akhir zaman. Nabi sebut tentang akhir zaman nanti akan ada bangunan yang sangat tinggi. Yatatawwaluna fil bunyan, Nabi sebut dalam hadis, mereka berlumba-lumba mendirikan bangunan-bangunan pencakar langit, kata Rasulullah hadis. Betul? Di antara teknologi ataupun kemudahan di akhir zaman, kita ada teknologi, mesin-mesin pun apa saja yang berkaitan dengan projek ataupun pembangunan ni, menyebabkan mudah, menyebabkan kita boleh bina bangunan yang tinggi-tinggi. Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, Dajjal nanti dia akan bergerak satu tempat ke satu tempat dengan lajunya seperti mana awan yang ditiup angin. Laju maksudnya, ada ulama mengatakan itu maksudnya Dajjal akan pakai jet. Pakai jet, sana mas pakai jet. Allah senang. Kita boleh tengok kuasa-kuasa besar dunia berlumba untuk mencipta jet terlaju di dunia. Allah. Kalau 1000 km berapa saya boleh sampai? 1000 km, 2000 km cepat. Itu teknologi di zaman Dajjal. Dajjal akan menggunakan teknologi. Tetapi kita pun umat Islam kena guna teknologi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk akhirat. Dajjal gunakan teknologi untuk sesatkan orang, kita guna untuk Islam, kita guna untuk dakwah kebaikan.
Kita tidak meninggalkan teknologi, tetapi kata Habib Omar, kita menggunakan teknologi untuk agama Allah, untuk dakwah. Okey ya. Allah Subhanahu. Jadi Allah Subhanahu Muhammad. Yang pertama adalah adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana handphone itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kehendak Allah, tanpa kekuasaan Allah, izin Allah Subhanahu Wa Taala tak akan wujud makhluk nama dia handphone. Ni makhluk Allah ni. Kalau tak dengan kehendak Allah. Kalau tak dengan kekuasaan Allah, kudrah Allah Subhanahu, tak akan ada benda ni. Jadi handphone adalah kemudahan yang Allah beri pada umat di akhir zaman. Orang dulu kalau nak panggil orang kena pergi jumpa. Orang dulu kalau nak bersembang kena pergi jumpa. Akhir zaman Allah mudahkan kita, tak perlu jumpa orang pun, tak payah buang-buang masa. Kamu duduk di rumah cakap dengan orang sudah. Tak payah jumpa orang, buang masa. Maksud masa boleh jimat. Minyak boleh jimat. Boleh Allah SWT, kita boleh banyak menggunakan kemudahan yang ada. Okey ya, contoh. Jadi kemudahan yang ada adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada dipanggil apa, syarikat iPhone tu, bukan daripada Samsung, bukan daripada Vivo, bukan daripada Oppo, apa semua, bukan. Semua tu asbab saja. Hakikatnya Allah yang menjadikan semuanya. Allah berkehendak untuk menjadikan semua ini. Jadi siapa yang menggunakan nikmat Allah ini tapi untuk mendahaka pada Allah, tidak ada adab dengan Allah. Dan bagaimana dia nak jawab nanti di akhirat? Allah akan tanya setiap nikmat yang Allah beri kepada kita. Allah SWT, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika anhu mas'ula. Allah kata apa? Innal basara wal fuad, inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan yang kita tengok ni, mata yang Allah bagi ni, dan juga hati, semua itu akan ditanya tentang nanti di hari akhirat. La tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya nanti di akhirat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah handphone. Jadi siapa yang menggunakan handphone dengan niat-niat yang buruk, dengan niat-niat untuk buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada adab dengan Allah. Bayangkan handphone harga 1000 tapi dia mendahakai Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan handphone harga 1000, 2000, 3000 tetapi 1000, 2000 harga ni menyebabkan dia terlepas syurga yang lebih bernilai, lebih nikmat, lebih kekal. Alhamdulillah. Jadi adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, beradablah kerana ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, adab kepada Allah dalam menggunakan handphone. Mestilah kita kena ada niat-niat yang baik kerana Allah menilai niat kita. Inna Allah Ta'ala yanzuru ila ajsamikum ala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hadis Nabi SAW. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat jasad kamu, tinggi ke rendah ke, warna apa ke, termasuk wala ila suwarikum, Allah tak lihat rupa parah kamu, apa maksud tak lihat, Allah tak nilai itu semua. Allah senang. Muka macam mana, badan macam mana, kita semua hamba Allah sama saja. Yang tak sama kita adalah hati. Seperti kata Tunku Jerifai, manusia ini rambut sama hitam kata Tunku. Bila sembahyang dalam satu masjid, satu saf kata Tunku, semua sama rukuk, semua sama sujud, semua sama i'tidal kata Tunku Jerifai. Tapi hati tak sama. Dalam masjid itu semua rukuk, semua sujud, sama-sama sujud. Tapi yang tak sama apa? Hati dia apa? Ini hadir hati dengan Allah. Ini hadir hati dengan handphone. Ini hadir hati dengan isu semasa. Ini hadir hati dengan makan. Ini hadir hati dengan duit. Ini hadir hati dengan perempuan. Ini hadir hati dengan pangkat. Ini hadir hati dengan PM. So ada PM tepi atau PM Malaysia. No. Okey ya. Ulama-ulama itu lari pada jawatan. Orang lain ni berebut jawatan. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, sungguh nanti satu hari nanti kamu akan berebut jawatan, kata Nabi SAW. Berlaku di akhir zaman. Kita tengok depan mata kita, ambil pengajaran, doakan hidayah, sudah selesai macam tu. Tak payah kutuk lebih-lebih. Jadi Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad. Jadi macam tu. Jadi Allah SWT Muhammad, Tunku Jerifai kata aku tu. Semua sama, rukuk sama, sujud sama. Kadang pakai putih semua sama, hati tak sama. Allah SWT. Seperti patah kata, rambut sama hitam, hati tak sama. Itu manusia lah. Jadi sebab itu Allah menilai hati. Hati, walakin yanzuru ila qulubikum. Siapa yang hati dia itu ada niat-niat yang buruk dalam menggunakan handphone, dalam sesuatu yang tidak elok, yang dimurkai oleh Allah, dia tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa niat kita. Allah tahu apa kita beli ni untuk apa. Kita beli untuk tengok movie bagi cantik skrin ke? Kita beli untuk kita boleh tangkap gambar kita nampak lawa, nampak segar, lepas tu kita senyum dengan seorang, handsome-nya saya, comelnya saya. Kita beli untuk apa ni?
nak edit video, nak edit gambar, nak sebar dakwah, nak buat live, Allah senang amat, nak buat bisnes, apa kita niat? Membeli handphone. Yang pertama niat belikan handphone. Sebaiknya waktu mana kita nak beli handphone ini, niat kita pertama sekali untuk kita ada jaga adab kita dengan Allah, nak pandangan Allah, tak mau keluar daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita niat apa? Niat nak mensyukuri nikmat Allah, nikmat kemudahan dia panggil, nikmat kemudahan, nikmat kemudahan. Kemudahan internet, kemudahan alat komunikasi ni. Ni contoh handphone lah. Yang kedua, yang pertama niat nak mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan kita beli nikmat, menzahirkan nikmat lah, syukur. Yang kedua kita berniat, aku nak edikan handphone ini beratkan timbangan aku nanti di akhirat. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang siapa yang beramal Allah SWT sebesar darah daripada kebaikan, Allah SWT dia akan lihat nanti di akhirat. Allah SWT dia akan lihat, Allah akan perlihatkan kepada dia, ini kebaikan yang kamu buat walaupun sebesar debu. Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jahat pun akan diperlihatkan juga. Allah SWT okey ya. Jadi Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad. Seperti Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa lagi? Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan pada hari kiamat kami pasangkan neraca yang adil, iaitu mizan, timbangan amal. Tiadalah satu jiwa akan dirugikan barang sedikit pun. Setiap orang takkan rugi sikit pun. Dia buat kebaikan, dia dapat semuanya. Jika ada usaha sebiji sawi, iaitu sebesar debu saja, kami akan kemukakan juga. Kami akan timbang juga. Kami akan datangkan juga untuk ditimbang. Dan cukuplah kami membuat pertimbangan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan menghisap, Allah akan menghitung semua amal hamba dia. Maksudnya kita tak akan terlepas daripada perhitungan nanti di hari kiamat, sama ada baik ataupun buruk. Jadi kita niat aku pakai ini supaya memberatkan timbangan aku nanti di akhirat, dan supaya tidak aku ini menjadi penyesalan nanti di akhirat dengan handphone ni ya. Okey, niat macam tu. Dan banyak lagi niat-niat yang baik, nak dakwah, nak buat kebaikan dan sebagainya. Bahkan ada ulama seperti mana Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, dia menyenaraikan terus niat-niat menggunakan handphone. Dan kenapa niat itu termasuk adab pada Allah? Kerana Allah menilai hati, dan orang yang tidak baik niat dia, Allah SWT, maka hidup dia tu dia mencari selain Allah SWT. Orang yang niat dia baik, dia akan mencari ridha Allah. Nak jadi hamba mesti cari ridha Allah. Nak jadi hamba nak pandangan Allah, utamakan Allah. Jadi kata Imam Sayyidina Allah SWT, Syekh Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, dalam kitab dia, Kitab Niyah, dia sebut tentang niat-niat menggunakan handphone. Ni adab niat lah. Yang pertama, apa niat kita? Niat untuk belajar dan mengajar. Niat untuk belajar dan mengajar. Kalau boleh waktu nak beli tu niat dah macam ni. Mungkin minggu depan ada orang nak beli handphone baru, ni niat ni, Allah senang. Tapi kalau dah ada handphone tu tak usah belilah, tak usah tambah tu. Cukuplah memadai apa yang ada. Yang kita duk pakai harga 500-600 ni pun tak larat dah di soal nanti di akhirat. Tak larat lah nanti nak jawab nanti akhirat. Tambah 1,000 lebih, 2,000, 3,000, lagi berat hisap nanti di akhirat. Cukup dah. Okay, ya. Yang penting tambah zikir, tambah solat, tambah mengaji. Yang pertama sekali, niat handphone ni, niat menggunakan handphone macam mana? Niat belajar dan mengajar. Niat nak belajar dan mengajar. Allah senang amat. Yang kedua, kita berniat seperti mana niat para ulama yang menggunakan handphone, yang manfaatkan handphone untuk dakwah. Niat macam tu, kata Habib Sa'ad. Yang kedua, aku berniat seperti mana para ulama yang menggunakan handphone mereka untuk berdakwah. Allah, apa niat mereka, kita niat seperti mana niat mereka. Allah SWT. Seterusnya, niat nak mengunjungi saudara-saudaraku di jalan Allah. Niat nak ziarah, maksudnya nak ziarah saudara kita. Allah SWT. Khususnya di musim PKP, kita tidak boleh ziarah untuk ambil berat, tanya khabar kepada saudara kita di rumah-rumah. Tapi kita boleh call dan boleh WhatsApp. Kita tanya apa khabar kamu, apa khabar kamu, apa khabar kamu. Itu dikira ziarah. Ziarah dalam alam maya, internet. Boleh? Bahkan seolah kita ni macam di dalam rumah dia.
Dulu waktu mana saya kecil dulu, kita tengok kartun dulu, Power Rangers. Yang lagu dia Go Power Rangers. Macam tu kan. Power Rangers tu top lah dulu. Top lah. Lain budak-budak tak mau tengok Power Rangers, semua PUBG. Okey ya. ML, PUBG, yang tu ini apa semua. Jadi masalah lagi ya. Jadi dulu zaman kita Power Rangers. Power Rangers ni dulu waktu kecil-kecil kita ada perasaan. Saya ingat lagi perasaan saya. Dia waktu mana Power Rangers tu dia nak cakap dengan ketua dia. Ketua dia tu yang botak tu. Yang botak tu kan? Dia botak tu. Dia nak cakap, botak tu naik dalam skrin. Botak tu naik dalam skrin, botak tu cakap dengan depa bagi arahan, depa boleh cakap balik. Ya sir apa semua. Kami kat ini. Allahumma salli Muhammad. Dulu saya bayang macam mana Allahumma salli Muhammad. Skrin dia boleh tengok kawan tu boleh tengok dia, boleh cakap pula. Dulu kan tak ada. Memang kita kecil mana ada handphone ni. Dulu handphone baling Allah senang. Pala orang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bolang bokek pasang tu. Handphone ayah kita dulu kita tengok. Okey ya. Ada handphone macam ni. Mana ada dulu teknologi kita cakap, kita tengok muka kawan kita tengok muka kita dalam skrin, dah boleh cakap macam Power Rangers tu. Yang zaman kita kecil tu. Ni bukan cobaan ni, betul-betul ni. Tak sungguh. Dan satu lagi gambar dulu kita kecil kita tengok dulu, gambar yang dia ada kucing sebelah dia tu. Apa dia? Dia kucing sebelah dia. Ha? Dia ada kucing sebelah dia tu. Kan kek dong? Apa lu? Ha? Dia jahat. Orang jahat tu dia bela kucing ekor tepi dia. Dia kan cakap. Ha? Inspektor Gadget. Inspektor Gadget. Ha betul ya, Inspektor Gadget. Nah. Inspektor Gadget tu macam tu juga. Dia boleh tengok ada skrin. Cakap ada skrin. Allah senang. Dia skrin terus. Tengok macam mana dia buat ni. Dia kalau best kalau macam ni, kita tengok zaman kita ada. Ditunjuk dah teknologi tu akan datang, akan ini ada ini ya. Okey ya. Ini teknologi ya, teknologi. Allah senang. Jadi Allah bahkan dulu pun kita pelik daripada touch screen yang kita tengok dulu. Daripada macam dia tengok gambar-gambar yang movie ni petunjuk touch screen dia buat tu. Oish. Tang screen dia buat. Banyak keluar betul handphone, laptop lah apa semua, iPad semua. Screen, pegang screen dia. Benda tu semua dah. Okay, jadi Allah SWT Muhammad nak cerita apa tu? Jadi kita di akhir zaman ni kita kena niat guna handphone ni untuk ziarah keluarga, ziarah saudara. Kenapa? Walaupun kita tak pergi jasad, seolah kita dah pergi ziarah dalam rumah dia. Kenapa? Muka kita masuk, suara kita masuk, seolah kita duduk rumah dia. Dia macam cakap kita, abang sihat. Dulu orang tak surat tak macam ziarah. Lah ni macam ziarah tu handphone. Berniatlah pakai handphone untuk menziarahi saudara kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, ziarah tok guru kita, ziarah ulama kita. Allah senang. Okey. Berniat juga untuk tanya tentang khabar mereka apa semua, mengunjungi yang sakit, untuk mengucapkan takziah mereka meninggal dunia dan sebagainya. Okey ya, gunakan handphone kalau orang meninggal ucap takziah. Okey. Khususnya niat menggunakan handphone, kata Al-Habib Sa'ad, berniat untuk mengenal lebih jauh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Niat aku guna handphone ni supaya aku nak kenal lebih mendalam, lebih jauh orang yang dicintai oleh Allah, para wali, para ulama. Tanpa handphone kita akan kenal ulama. Tanpa handphone orang tak kenal Kota Tarim, Kota Madinah, Kota Mekah, Mesir, Universiti Al-Azhar. Kita bahkan tahu dulu semua ni. Bila ada handphone masuk, ni Tarim, ni Habib, ni Syekh, ni ulama, ni mufti ni sekian-sekian muhaddis, ini ulama ni ulama. Kita pun rasa masya-Allah, baca bidatul masya-Allah. Tengok video dia, tengok akhlak dia, masya-Allah. Berniatlah kita pakai handphone untuk kita lebih mendalami, mengenali para wali Allah, para orang yang dicintai oleh Allah. Dengan kita melihat akhlak mereka dalam handphone, orang buat video. Akhlak syekh ni dengan syekh ni. Ilmu dia, nasihat dia, ibadat dia, akhlak dia, keistimewaan dia, kelembutan dia, kita tengok masya-Allah lembutnya syekh ni, lembutnya masya-Allah. Kita akan lebih mencintai para wali. Handphone. Ini handphone bagus guna macam ni, orang Islam guna handphone macam ni. Allah senang. Dan niat apa lagi? Niat mempelajari segala hal yang dapat mengantarkan aku, membawa aku kepada Allah. Niat guna handphone. Niat apa? Niat Allah SWT. Niat nak belajar segala ilmu atau perkara yang dapat membawa kita kepada Allah, yang ingatkan kita pada Allah, tak kira apa ilmu pun.
Mana ilmu yang bawa kita ingat Allah. Allah SWT, kita nak handphone kita macam tu, kita nak guna untuk tu, dapat ilmu macam tu. Contoh kadang-kadang kita ni duk keras hati tengok video ustaz 2 minit, terus lembut hati, astagfirullah, nangis. Kadang duk keras hati tengok bencana alam, dia pun ayat Quran pula. Kadang dia pun tunjuk gambar pengajaran orang cacat tapi dia tetap pergi masjid, tak ada kaki tetap pergi masjid, tetap pergi balik ilmu. Kita, Allah, aku ni ada kaki pun tak pergi, astagfirullah, insaf, ingat Allah. Tujuan dia macam tu. Allah SWT Muhammad. Ya. Allah SWT Muhammad. Dan berniat apa lagi? Untuk dapat informasi yang menguntungkan kita di dunia dan juga di akhirat. Niat, aku pakai handphone, moga-moga aku dapat informasi, apa-apa saja maklumat yang menguntungkan aku dunia dan juga akhirat. Kalau aku ahli bisnes, aku baca-baca tentang orang bagi petua bisnes, bisnes aku makin maju. Berapa ramai orang ni buka kedai bukan sebab belajar masak pun, belajar dari YouTube. Bagus. Berniaga dia ambil ilmu dari situ. Masya-Allah, YouTube macam ni rupanya. Ada orang boleh komen pada waktu ni bukan sebab dia belajar dengan komen, belajar dari YouTube kan. Boleh buat itu, boleh buat ini, dekor itu, dekor ini. Karena YouTube. Pakai macam tu boleh. Bagus. Kenapa? Keuntungan duniawi, kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Dan niat apa lagi? Aku berniat nak pakai handphone ini, Allah SWT, untuk mengembalikan Allah SWT segala perbuatan aku, amal aku kepada Allah. Maksudnya kita nak handphone ini dapat kembalikan kita ini kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah. Mungkin dengar ustaz-ustaz cakap, kita pun taubat, astagfirullah. Nampak video pengajaran, astagfirullah. Okay, ya? Dan berniat apa lagi? Berniat untuk mendapat ridha Allah dan Rasulullah menggunakan handphone. Allah SWT. Itu di antara niat-niat Allah SWT Muhammad menggunakan handphone. Allah SWT. Dan di antara, kalau disebut oleh ulama lain, di antara niat-niat menggunakan handphone ni apa? Kita berniat untuk mencari kerehatan diri kita ni pada apa yang diridhai oleh Allah. Kadang handphone ni dia merehatkan kita sikit, tengok itu, tengok ini, merehatkan sikit, stres. Tapi kita niat merehatkan diri kita, Allah SWT, dengan apa yang Allah ridha, bukan dengan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Boleh? Boleh, ya? Tengok cucu ke apa semua, call cucu ke apa semua. Dan ada ulama mengatakan berniat menggunakan handphone supaya kita ini menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang benar, perkara yang baik. Kerana apa? Kerana diri kita kalau tidak sibuk dengan perkara baik, dia akan sibuk dengan perkara buruk. Contoh, kita duduk saja, mungkin kita ini ada buat benda tak elok, kita pegang handphone, tengok kuliah. Dia akan potong benda tak elok dalam diri kita. Tapi jangan pula kita guna sebaliknya. Patutnya pergi kuliah, kita potong pergi kuliah, kita pergi tengok benda yang tak elok. Tapi tengok movie, kita pergi rehat-rehat tengok handphone. Tak bagus. Sepatutnya guna handphone untuk apa? Untuk potong nafsu kita, supaya dia bawa kita pada perkara yang sia-sia, perkara yang buruk. Contohlah, duduk saja, Allah SWT Muhammad, betul duduk saja, duduk fikir nak tidur, tak tahu nak buat apa, buka lah kuliah, potong tidur, masa tu termanfaat, tak manfaat tu tidur banyak, pegang handphone, tak kuliah, baca buku, baca kitab dalam handphone, potong macam tu. Bukan sebaliknya. Ini cara orang-orang, niat-niat orang Islam ketika menggunakan handphone, disebut oleh ulama. Yang ketiga, apa adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena ingat, kita ni hamba Allah sentiasa lihat kita, nilai kita, hati kita Allah tengok, perbuatan kita Allah tengok. Bila gunakan handphone, kena ada adab dengan Allah. Apa adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah SWT, adab ketika mana kita ini dipandang oleh Allah. Jangan sampai Allah duk pandang kita sentiasa bila pegang handphone, mesti hamba aku ni buat maksiat pada aku. Aku beri makan pada dia, aku beri minum pada dia, beri nikmat pada dia, tapi dia dahaka pada aku. Allah SWT. Bahkan aku nak mudahkan dia untuk hidup di akhir zaman, dia dahaka pada aku. Jangan kita duduk dalam keadaan dipandang oleh Allah dalam keadaan kita masih maksiat dengan menggunakan handphone. Tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasalah kita dipandang oleh Allah ketika mana kita pegang handphone. Waktu itu akan datang kekuatan untuk buat benda-benda yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara ringkas adab dengan Allah ketika mana kita menggunakan handphone. Di antara adab dalam menggunakan handphone adalah adab kita dengan para ulama. Ini sangat penting. Di antara adab dengan para ulama, Allah SWT, bila kita tengok kenyataan para ulama, kita tengok ulama mengajarkan ilmu,
Allah SWT elakkan diri kita daripada komen apa yang belum kita betul-betul faham. Allah SWT. Dan elakkan kita merendah-rendahkan seorang guru kerana kita berguru dengan guru lain. Tidak boleh. Contoh waktu mana dia mengaji, dia seorang guru tu beritahu kat dia, hukum dia sekian-sekian ini, amalan ini kalau kita buat akan dapat fadilat sekian-sekian. Ada orang masuk dalam komen, ustaz saya kata macam lain. Ustaz tak dapat aku ni, ustaz tak pernah ngaji benda ni, ustaz saya kata lain. Apa tu? Sedangkan para ulama, orang alim, mereka bila ilmu mereka itu banyak. Allah SWT. Kadang-kadang dia beritahu pada itu yang sesuai pada waktu tu. Ya, dia tahu yang guru kamu tu tahu, tapi dia bagi dia cukup beritahu bagi dua ni saja. Yang lain aku tutup saja. Yang lain tak perlu beritahu. Dua ni pun cukup dah. Tapi ada orang dia macam nak betulkan pula, macam nak tambah-tambah pula. Ustaz ni dia tak faham ni, dia tak tahu ni. Sedangkan syekh saya kata macam ni, tok guru saya kata macam ni. Ilmu tu luas. Apa yang belum jelas untuk kita fahami, tinggalkan saja. Khususnya apa yang dibuat oleh para ulama. Allah SWT. Jadi janganlah kita jadikan handphone kita ini kita mencari murka Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memusuhi para ulama. Ada orang guna handphone untuk musuhi ulama, buat cerita tentang fitnah ulama, sebab fitnah pada ulama. Ulama tu ambil duit ni, ulama tu curi ni, ulama itu ini, ulama tu ini. Naudzubillah, handphone harga 1,000 saja tapi menyebabkan hisab berat nanti di akhirat. Bahkan Allah akan perang dengan dia sebab handphone dia saja. Allah sebut dalam hadis qudsi, man adza li waliyan faqad adantu fil harbi. Siapa menyakiti seorang pada waliku, aku isytihar perang untuk dia. Hanya dengan handphone harga 1,000 Allah perang dengan dia. Pada masa Allah perang, Allah akan timpakan musibah kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Tak penting-penting, musibah akan mai dan mati dicabut iman kata ulama. Atau nak mati tu orang hina ulama, kritik ulama, kutuk ulama, hina ulama, rendahkan ulama. Allah SWT. Sampai mengatakan ulama itu iblis, syaitan dan sebagainya. Sedangkan tu ulama akhirat. Kalau ulama usuk tu lain, ulama usuk ni dajjal lah, bahkan lebih bahaya daripada dajjal. Tapi kalau ulama yang baik, ulama yang ikhlas, ulama yang perjuangannya, hidupnya bukan nampak pangkat tu besar, bukan nampak dunia tu besar, harta besar, Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah Allah SWT. Tapi dia mengutuk, fitnah, mengata, ingat kata ulama, waktu dia nak mati tu Allah akan cabut iman dia, mati dalam keadaan kafir, su'ul khatimah. Ini bahaya mengutuk ulama, dan bahaya bagi orang yang tidak beradab dengan ulama. Siapa yang tidak ada adab dengan ulama, orang soleh-soleh, waktu nak mati dicabut iman dan mati dalam keadaan kafir, kekal dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Yang main-main dicabut iman. Ini bahayanya kita musuhi para wali. Man adza li waliyan faqad adantu bil harbi. Bahaya. Kalau kita tak puas hati terang mana pun kat ulama, sebab kita beza parti ke, berbeza pandangan ke, beza madrasah, tinggalkan terus. Aku tak mau ambil tahu saya ulama ni sebab aku macam tak puas juga, tapi aku tak boleh kata apa dia. Dia ulama. Cukup. Jangan peduli terus. Tapi kalau kita cuba attack dia, Allah akan perangi kita. Dicabut iman ketika nak mati. Masuk dalam kubur dia azab, di mahsyar azab lagi, neraka azab lagi. Hanya dengan handphone berharga 1,000 kita kena azab selama-lama nanti di akhirat, tak padan. Tak payahlah kalau macam tu. Allah SWT. Jadi bila ulama buat satu kenyataan, ulama buat satu pandangan, kita lebih banyak tinggalkan daripada kita komen. Tengok, ulama ikhlas ni tak apa habis. Tak apa habis. Yang aku nak rasa amal, aku amal. Aku rasa aku tak setuju, aku diam. Dan aku sangka baik husnuzan, ni depa orang alim. Sudah selesai. Bahaya lah ni semua pakai komen. Komen. Okey ya. Itu adab dengan ulama. Dihati-hatilah kita dalam mengkritik ulama, mengata pada ulama buat benda-benda yang menyebabkan berlaku su'uzan, sangka buruk pada para ulama. Yang ketiga, Allah SWT. Ada adab kita, Allah SWT Muhammad, ketika mana Allah SWT Muhammad, kita ambil yang penting-penting dululah. Ketika mana kita ini melihat suatu isu yang berlaku dalam media sosial, macam mana kita nak buat? Allah SWT. Bila berlaku satu isu, yang pertama sekali, Allah SWT, kita selamatkan dulu lidah kita daripada mencela, menghukum orang. Yang kedua, jaga tangan kita daripada menyakiti orang, sama ada type ataupun apa saja. Yang ketiga, jaga hati kita. Jaga hati ni ada dua. Yang pertama, jangan suuzan kepada orang yang terlibat dalam fitnah tu. Aku tak pastilah mana yang betul ni. Dua-dua orang Islam, dua orang beriman, mereka bergaduh, saling tuduh menuduh. Yang terlibat, jangan suuzan pada dua orang. Tak pasti mana betul, mana salah. Yang kedua, hati ni jangan berpihak pada dua-dua orang, tinggalkan terus. Ni cara pendirian di akhir zaman. Siapa tak boleh pegang macam ni, dia akan terhanyut dalam fitnah
dia akan berdosa, dia akan kotor hati, dia akan keras hati. Bahkan dia akan dipengaruhi oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan. Hati. Bila berlaku dua orang Islam, dua orang mukmin bertengkar, bergaduh, dia tak pasti mana betul mana salah. Tinggalkan untuk baca isu mereka, tinggalkan untuk ikut sidang media mereka, tinggalkan untuk mendengar lolohan mereka, tinggalkan dua-duanya. Serah pada Allah, minta hidayah pada Allah, selesai. Kalau kita cuba bela pihak ni, kita ni guru kami ni, ini kami punya orang, kita akan jatuh dalam fitnah. Kecuali guru kita mukmin yang itu memang betul-betul dizalimi, memang betul-betul dia tu memang jelas betul, tak apalah kalau kita nak bela dia. Itu pun sangat bahaya. Mungkin kadang-kadang lakonan dia saja. Mungkin kadang-kadang kita hanya terkena saja. Sebab tu tinggalkan banyak isu dalam yang berlaku di akhir zaman. Jadi bila berlaku dua orang berpihak bergaduh, maka selamatkanlah tangan kita daripada komen. Kerana setiap komen kita itu sangat bahaya. Dan apa yang kita share sangat bahaya. Contoh, kita share tentang dua orang isu, dua orang bergaduh. Yang kita berpihak, tiba-tiba orang yang salah sebenarnya. Kita share, kita ajak pula orang supaya hantam satu pihak lagi kerana kita nak pertahankan satu pihak. Sedangkan dua-dua tu macam tak betul, ataupun dua-dua tu macam dua-dua betul, ataupun dua-dua itu tak pasti benar betul. Gagah nak masuk campur, nak bela juga. Apa akan berlaku bila kita share, kita ajak orang hantam. Kita akan dapat dosa orang mengutuk orang. Contoh 10 orang, sebab kita 10 orang kutuk orang. 10 dosa kutuk orang dapat kita. Kita kutuk orang, satu dosa dapat. 10 lagi dosa kita dapat pada kita. Kenapa? Kita sebab orang kutuk orang. Orang suuzon pada orang. Orang hina orang. Orang fitnah orang. Kalau kita fitnah seorang, itu lebih dahsyat daripada kita bunuh diri dia. Macam mana pula kalau kita sebabkan fitnah? 100 orang fitnah orang kerana kita. 100 pala fitnah kita dapat. Kalau selalu satu pala fitnah macam kita bunuh orang. Bayangkan 100 pala fitnah. Punca kita yang sebarkan. Macam mana kalau mati pada waktu itu? Mati su'ul khatimah. Mati menanggung dosa fitnah pada orang. Kena azab di kubur sana. Oh, bukan main-main. Amal soleh terhapus. Tak diterima oleh Allah SWT. Bukan main-main. Jangan main-main. Benda besar. Jadi, hati-hati. Bahkan, yang kita share, satu, saya punya pendirian, ni kongsi saya, pendirian saya. Benda betul-betul baik saya aku kongsi. Hak aku tak pasti baik. Hak aku tak pasti sihat betul. Hak aku tak pasti jamin betul benda ni okey. Benda ni confirm terbaik, aku tak akan kongsikan. Takut kita kongsi, kita pertahan sangat satu benda yang kita kata, oh ni bagus, tengok tak bagus sampai tu. Tak payah. Allah senang. Jadi, buat malu saja. Okey, jadi Allah Muhammad betul-betul pasti share saja. Bahaya share ni, bahaya dekat mana? Contoh kita share satu fitnah, satu isu, satu benda yang tak betul. Fitnah kita tak pasti, kita share juga. Bila kita share, contoh kita mati. Yang share kita tu makin orang nak share lagi. Kita sebab lagi. Tambahlah orang yang edit video. Itu selangkah mana masuk langkah tu edit video tu. Tak mahu sebut. Kalau edit video tu, kaki dia macam seolah selangkah dua langkah dah. Kenapa? Kalau tak betul, kalau fitnah, kalau benda tak buruk, dia mati nanti video tu terus sebab. Dosa dia makin tambah. Dia macam wakaf dosa dia kat media sosial. Tak betul-betul dosa. Kalau 1000 ton video dia tersebab, 1000 ton dosa nanggung sana, dosa sampai. Kan dia buat video. Satu langkah kaki nakal dah, hati-hati orang edit video. Hati-hati orang yang duk jadi admin media sosial, hati-hati. Tak betul bukan main-main ni. Sungguh. Kecuali lagi pakai letak jawatan lebih admin kecuali admin tu media sosial yang kita pegang itu dakwah ilmu, itu tak apa, itu selangkah dalam syurga lah. Assalamualaikum. Allah senang. Tapi kalau kita admin, kita jadi dia panggil apa? Jadi pemberita, dia panggil apa? Wartawan apa semua, hati-hati. Seolah macam selangkah dalam neraka. Kenapa? Kadang-kadang kita hanya nak buat satu isu, nak tulis, nak sebab. Kadang-kadang benda itu hanyalah nak ambil perhatian orang pada media kita. Hati-hati. Dia tak kira fitnah ke apa, buah saja. Kadang tajuk tu dia buat jadi fitnah dah, tajuk. Wartawan yang tulis, yang cetak, yang bagi arahan sobatnya tu, semua akan tanggungjawab nanti di akhirat. Selagi orang baca, selagi kita sebab, lagi tu tanggung dosa. Tu musibah banyak lah ni. Musibah banyak sebab dosa tak berhenti-henti kita tanggung. Orang dulu kalau buat dosa dengan Allah, taubat, selesai. Orang dulu kalau buat salah dengan orang, pergi minta maaf, selesai. Orang lain buat salah dengan orang, dia marah di media sosial. Dia tebuh handphone. Ni saya nak abang sikit ke hang ni? Hang jaga ni. Aku geram dengan lama dah. 1000 orang tengok. Dia geram kat sebab seorang saja. 1000 orang akan dengar. Sampai orang sangka, siapa ni? Dia abang pula.
Sebab tu terang nama apa? Oh dia tu. Ni kes apa pula? Isu apa pula ni? Kita lah ada isu pening, isu 20,000 kes apa semua ni. Isu vaksin dos 2, dos 3, dos 4, dos 5 sampai berdus. Ni dia buat isu-isu pula. Macam mana? Contohlah kan. Jadi 1,000 orang yang tengok fitnah yang disebarkan, 1,000 orang tengok benda-benda yang dia kata dia benda-benda buruk makian dia tu, 1,000 dosa dia dapat. Kalau 1,000 tu pula share pula, tambah lagi berapa ribu. Sebab tu musibah tak berhenti turun pada waktu ni. Kenapa? Dosa yang kita tengah buat lah ni, dosa yang tak betul-betul kita dapat. Tak ada jalan lain melainkan taubatan nasuha. Taubat sungguh, ya Allah, aku taubat sungguh pada engkau. Itu serah pada Allah SWT. Dan stop buat sebab-sebab benda macam tu. Kita kalau nak tegur orang bukan buat live macam tu. Jangan tegur orang macam ni. Stop lah siapa-siapa yang buat macam ni. Artis ke kamu, ustaz ke kamu, Allah SWT, peniaga ke kamu, ahli bisnes ke, ahli politik ke, stop buat macam ni. Dia marah kat seorang, dia boh. Luahan perasaan saya, tajuk dia. Ni aku nak abang gambar sikit ni. Tak payah. Kamu marah kat siapa? Pergi jumpa dia. Bincang elok. Saya tak puas hati kamu ini. Kerana kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata Imam Syafi'i, siapa yang menegur kamu, nasihat kamu, tegur kamu di depan khalayak ramai, dia bukan nasihat kamu, dia bukan tegur kamu, tapi dia sedang buka aib kamu. Contoh kalau saya bergaduh dengan Ai, contoh. Saya abang di kuliah. Ai ni, patutnya kami dua orang yang bergaduh, kami settle dua orang. Orang tak perlu tahu. Akhirnya orang masuk dalam kepala. Orang akan mula kritik kami dua orang. Sebelah pihak akan kata ustaz sama tu. Sebelah pihak akan kata Ai tenaya. Sebelah pihak kata memang Ai salah. Akhirnya dua orang saja yang problem, yang berdosa, dia akut semua berdosa. Kat komen. Akhirnya musibah turun tak berhenti. Musibah, wabak, bencana tak berhenti. Kenapa? Kita sedang buat dosa yang berlipat kali ganda kita dapat setiap hari. Media sosial. Ni panggil media sosial. Sosial. Ingat? Sosial, ingat? Allah SWT. Okay, jadi, nama dia pun macam tu. Buat macam mana? Allah SWT bukan so good. Kan? Dia so, betul lah. Allah SWT. Okay, jadi, Allah SWT. Jadi, Allah SWT, media sosial, hati-hati. Jadi, stoplah orang yang meluahkan perasaan di handphone. Di akhir zaman, zaman musibah, zaman kesempitan hidup macam ni, Allah uji kita. Kalau kesusahan, sabar dan tutup. Jangan zahirkan pada orang. Cerita pada orang yang boleh tolong kita saja. Luahkan pada orang yang boleh selesaikan, beri cadangan dan juga nasihat pada kita. Adab dalam Islam ni dah dilupakan dengan adanya media sosial. Habis sunnah Nabi Muhammad mati. Sunnah Nabi Muhammad tu tak buka aib orang. Sunnah Nabi Muhammad tidak tegur orang depan orang. Sunnah Nabi Muhammad mati. Kata Al-Habib akan ada ni, akhir zaman ni, sunnah Muhammad Rasulullah SAW telah mati, kata dia. Siapa yang mati kat umat Nabi Muhammad sendiri? Contoh sini, handphone. Banyak matikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, Nabi tengah, Allah SWT Muhammad, Nabi tengah sembahyang, datang seorang sahabat Nabi SAW, makan daging unta, bau kuat daging unta ni. Kita pun pernah makan, ada pengalaman makan daging unta, dia bau kuat sikit. Makan daging unta, sembahyang dengan Nabi SAW. Dia masuk di belakang, saf dengan sahabat. Tiba-tiba satu masjid, di saf-saf tu bau daging unta. Daging unta ni kita pegang bau, kita cakap pun bau. Allah SWT. Habis sembahyang, Nabi tak tanya, siapa makan daging unta ni? Berdiri sekejap, aku nak tengok. Aku nak luahkan perasaan aku pada kamu. Semua orang tahu. Salah macam handphone. Allah SWT. Nabi bangkit, habis sembahyang, Nabi kata apa? Siapa yang makan sekian-sekian macam ni, jangan datang masjid kami. Bersihkan mulut dulu. Orang tu pun, Nabi tak tunjuk aku. Balik bersihkan mulut. Allah SWT. Nabi tak tahu siapa. Nabi SAW, Nabi jaga aib, maksudnya Nabi tak tegur orang depan-depan. Itu buka aib tu, jangan nak tegur orang depan. Saya pun pelik lah ni, trend yang sangat buruk lah ni. Trend syaitan ni. Trend apa? Tak puas hati seorang, mesti letak handphone di depan. Pakat masuk ribu-ribu. Share pun ribu kadang-kadang. Kenapa? Dia ni nak luah perasaan. Pada orang ni, pada orang ni, pada orang ni, pada orang ni. Apa ni? Ni sunnah siapa kita ikut? Ni akhlak siapa kita ikut? Syaitan kan Nabi Muhammad SAW. Syaitan nak bagi kita ni semua berdosa, nak masukkan neraka ramai. Kalau kita buat benda ni, pakat dosa ramai, itulah syaitan. Itu manhaj syaitan, cara syaitan. Cara Nabi Muhammad menutup benda-benda susah, benda sulit tutup, benda musibah tutup, benda masalah selesaikan baik-baik. Benda nikmat, benda gembira baru zahirkan. Itu akhlak yang diajar oleh Islam. Nabi Muhammad SAW satu hari tengah semayang, tengah bagi syarahan, datang seorang sahabat duduk dengan Nabi SAW dengan para sahabat. Tiba-tiba waktu itu masuk waktu semayang, azan. Waktu nak bangkit semayang, dalam majlis Nabi SAW ada seorang kentut bunyi kuat. Kentut, dia buang angin kuat.
Sehingga sahabat duk cari siapa ni? Apa kentut ni? Kita cari macam kita sama saja. Okey, Allah senang. Mungkin nak melawak mungkin itu dan ini. Sebab Nabi Muhammad di depan dia. Muhammad dekat dengan dia tapi dia kentut. Kuat bunyi dalam hadis Nabi. Nabi dengar sampai Nabi SAW dengar. Dan ada sahabat yang mengatakan, sagi kita akan tahu siapa yang buat macam ni. Kerana ni nak semayang, sagi mesti dia bangun ambil wuduk tadi. Sampai keluar itu dia tu kantoi lah. Pakat tengok tunggu. Kita tengok Nabi kata apa? Bangkitlah semua, pergi ambil wuduk. Nabi wajibkan semua ambil wuduk tu. Sunat hukum dia kita tajdidul wuduk. Beberapa hari wuduk sunat hukum dia. Tapi bila Nabi suruh kita wajib betul tu. Mesti ambil wuduk semua. Dan orang ni dia tarik nafas, lega Nabi SAW, selamatkan aib aku. Tidak, orang akan kata Allah dia ni tu keluar nampak. Apa ni main masjid dia buat benda macam ni? Apa ni? Allah SWT tak guna betul orang akan kata Nabi macam tu. Nabi SAW orang ni macam tak handphone. Tidak ada adab, tidak ada akhlak sunnah Nabi SAW ditinggalkan. Mati sunnah Nabi Muhammad. Tutup aib orang, tutup macam tu. Kamu salah dengan dia, call dia. Bukan buat live FB 1000 orang tengok. Call dia. Saya tak suka kamu buat macam ni. Ini sudah. Allah SWT. Dan inilah problem yang berlaku bila dua pihak bergaduh, mereka akan libatkan orang ramai. Ini fitnah akhir zaman. Kita kalau bergaduh dengan orang, jangan libatkan siapa saja. Personal. Apa masalahnya? Luah akan pakat luah. Ada luah di status. Aku dah lama geram kat orang ni. Orang pakat masuk dalam WhatsApp dia, orang kata apa? Weh, hang tak puas hati siapa? Atau orang baca, weh, hang tak puas hati siapa? Hang tak puas hati siapa? Akhir dia cerita. Dia bergaduh dengan orang tapi dia kait orang untuk berdosa sama-sama. Dosa jemaah dia panggil. Bukan solat jemaah, dosa berjemaah. Orang zikir berjemaah, semayang berjemaah, dia buat dosa berjemaah. Ini akhir zaman. Akhirnya musibah tak berhenti turun. Kita tahu buat susah sangat zaman ni, dosa kita semua. Satu Allah kata akan ditimpakan walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami timpakan azab di dunia ni, kata Allah, sebelum akhirat azab lebih besar. Untuk apa? Supaya mereka dapat kembali, supaya mudah-mudahan mereka kembali pada aku, kata Allah. Kembali kepada Allah, dosa banyak. Jadi ini problem yang berlaku di akhir zaman. Jadi yang terakhir, untuk ada adab kita menggunakan media sosial ini, Allah Muhammad, hendaklah selalu kita mohon ampun istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas terlajak kita dalam menggunakan media sosial. Dan jangan lupa, bagi orang yang muda-muda ini, sentiasalah semangat kuat untuk mujahadah, untuk tinggalkan benda yang sia-sia dalam handphone, khususnya benda yang maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adab kita dengan Allah. Orang muda kena habiskan waktu dia dengan ibadat pada Allah, dengan menuntut ilmu. Itu yang terbaik. Bukan main game tak habis-habis waktu sampai buang masa dan sebagainya, dan meninggalkan kewajipan. Kita jangan menjadi orang-orang yang menjadi bahagian menjadi orang yang terlibat menolong tentera-tentera Dajjal dan syaitan. Jangan direkrut oleh mereka. Tentera Dajjal dan syaitan tiap-tiap hari cuba kita ini terlibat dalam dosa, maksiat, fitnah, terlibat dalam benda yang melalaikan kita sehingga tinggal kewajipan. Jangan terlibat. Mana-mana anak-anak muda orang Islam pada hari ini yang main game sampai tinggal kewajipan, dia kena sedar diri dia tu sedang dipergunakan oleh syaitan dan Dajjal. Dipergunakan oleh tentera syaitan dan Dajjal. Sedangkan dia sendiri tak mau ikut Dajjal, sedangkan dia sendiri tak mau ikut syaitan, tapi dia dipergunakan. Takkan hina kita sampai dipergunakan oleh Dajjal syaitan. Kita ni khalifah yang Allah beri kepada kita kemuliaan, makrifat pada Allah. Kita ni dapat makrifat paling sempurna oleh manusia. Allah ciptakan ruh kita semulia-mulia. Ciptaan kita ni manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kita sembah dan juga jadi hamba kepada tentera Dajjal dan syaitan. Hati-hati. Hati-hati ya. Allah SWT. Jadi anak muda, habiskanlah waktu dengan ibadat pada Allah dan sebagainya. Tapi kalau terjatuh dalam perkara maksiat, dosa kepada Allah SWT, hendaklah kita bertaubat kepada Allah SWT, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan jangan putus asa untuk perbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Walaupun kita terjatuh dalam kesalahan, dosa dan sebagainya, tapi teruskanlah taubat sehingga perasaan nak buat maksiat, dosa itu, khususnya berkaitan dengan media sosial, dah hilang dalam perasaan kita, hati kita. Yang pernah putus asa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mujahadahlah terus untuk meninggalkan benda sia-sia dalam handphone. Sifat orang beriman adalah meninggalkan benda sia-sia. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhi 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung, berjayalah orang beriman. Siapa mereka, ciri mereka? Orang beriman itu, yang berjaya itu adalah mereka yang dalam solat mereka khusyuk. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah SWT. Dan juga mereka yang terhadap perkara-perkara yang sia-sia. Bukan sia-sia, tak ada manfaat untuk dunia dan akhirat, mereka berpaling, tinggalkan.
Ini sifat orang mukmin yang sebenar. Mujahadah, tinggalkan, kurangkan main game, kurangkan itu. Kalau boleh tinggalkan terus. Jadi gunakan handphone seperti niat-niat yang disebutkan tadi. Sebab handphone ini penyebab kita naik martabat aulia Allah, jadi orang soleh. Kenapa bila kita mudah di wali Allah di zaman ni, tak macam zaman dulu. Zaman dulu mujahadahnya kuat. Zaman ni mujahadah sikit-sikit pun di wali Allah Subhanahu Wa Taala. Cara macam mana? Kita guna handphone kita sebab satu ilmu. Allah SWT. Kalau 1000 orang amal, 1000 pahala kita dapat. 1000 tu digandakan 10. Cepat dan maqam di sisi Allah. Orang tengah terlibat dalam fitnah, orang buat dosa, kita peringat orang, jangan buat ini, jangan buat ini, hati-hati, jaga adab kita umat Nabi SAW. Orang tersedang, Allah, astagfirullah. 1000 orang taubat, 1000 pahala kita dapat. Kita kembalikan orang pada Allah. Senang jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Wali-wali dulu nak tolong agama Nabi, nak dakwah agama Nabi SAW, kena pergi ke kampung ni, berbulan-bulan berjalan untuk sampaikan agama, sampaikan ilmu, bawa orang pada Allah, peringat orang pada Allah. Kita tak perlu berjalan berbulan, masuk dalam handphone. Takkan sebenarnya pun kita tak mampu buat. Biar kita punya share, kita punya Facebook kita, Instagram kita, ataupun yang ada TikTok dan sebagainya, semua kebaikan agama. Kecuali media-media sosial yang kita rasa tak boleh aku guna, tak boleh aku jatuh dalam maksiat, tinggalkan sajalah. Bagaimana kita boleh ada ruang dakwah, kebaikan, guna semuanya. Guna, sebar, sungguh-sungguh tersebarkan. Tiap-tiap hari. Kenapa? Itu jalan untuk kita mencapai kewalian pada Allah SWT. Kerana wali ni, kebanyakan orang yang mata wali sebab dia peringat orang tentang Allah. Allah sayang pada dia. Semua para nabi, para rasul dakwah ke jalan Allah. Tu mereka dapat maqam yang tinggi sisi Allah. Para sahabat semua naik maqam tinggi sisi Allah kerana dakwah mereka kepada manusia, buat baik sama manusia. Kan Nabi dah sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang paling banyak punya manfaat pada manusia yang lain. Manfaat dia adalah kita dakwah pada orang. Kita akan jadi orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul. Kita ajak orang selawat pada Nabi Muhammad contohnya. Kalau 1000 orang share, 1000 orang dengar kuliah kita ataupun tulisan kita, 1000 orang selawat. Semua yang selawat, pahala selawat dapat pada kita. Dan kita akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Kita akan dipandang oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Kita sebab orang selawat pada Nabi Muhammad. Kita penyebab orang akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Nanti di akhirat Nabi akan ridha pada kita. Kenapa? Kita penyebab orang ramai dapat syafaat dekat dengan Nabi SAW nanti. Dengan banyakkan selawat. Guna peluang ni. Ada adab kita ketika mana kita menggunakan media sosial. Semoga Allah SWT jadikan media sosial ini tak menjadi penyesalan nanti di akhirat. Semoga media sosial yang kita gunakan, handphone, gadget dan sebagainya, menjadi asbab kita semua mendapat ridha Allah, pandangan Rasulullah SAW. Semoga Allah selamatkan kita daripada berpihak pada golongan yang tidak benar, golongan yang batil, ataupun golongan yang kita ragui kebenaran mereka. Semoga Allah SWT satukan hati umat Islam. Semoga Allah jadikan media sosial ini keselamatan pada semua umat Islam, khususnya anak-anak muda. Semoga Allah SWT jadikan anak-anak muda, sama ada mereka itu daripada kalangan muslimat atau muslimin, semoga Allah jadikan mereka itu menggunakan media sosial untuk menolong agama Allah, untuk menolong Rasulullah, berdakwah ke jalan Allah SWT. Dan semoga Allah jadikan pemuda-pemuda Islam di zaman kita ini pemuda yang cintakan agama, cintakan Nabi Muhammad SAW dan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah jadikan media sosial yang kita gunakan menjadi asbab kita akan mendapat syurga yang tinggi, yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih pada Al-Kahfi Production yang menganjurkan program kita pada malam ini. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Semua manusia diuji. Jangan sangkalah kamu beriman selagi belum diuji. Nabi Ibrahim ni diuji daripada kecil lagi. Kesusahan demi kesusahan. Sebab tu dia diletakkan Nabi yang dipanggil Ulul Azmi.